kita nak sembang hari ni iaitu remaja kepimpinan global dalam segmen reaksi kita. Tapi Justin, saya. Siapakah tetamu kita hari ni? Dengan kata ada 1, 2, 3, 3 orang. Kita ada yang tak lain tak bukan. Jom kita panggil mereka. Coach Zikul Hakim, Natasha Liana dan Rena Mulaisi. Coach Hakim. Apa khabar? Wow, hebat. Okey, jemput dia. Apa khabar, Coach? Baik, Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Apa khabar, Natasha? Apa khabar baik? Sihat, Raymond, how are you? Very fine, thank you. Yes. Okey. Justin. Kalau anda semua dekat rumah ada soalan-soalan untuk tetamu-tetamu kita, boleh telefon kami di 03-2282-9062 atau 03-2282-3043. Okey, itu nombor yang kalau anda ingin bersama dengan kami. Okey, baik. Hari ini kita nak bercakap mengenai remaja berkepimpinan global. Yang mana saya rasa ini merupakan satu topik yang cukup menarik, terutamanya di kalangan remaja. Kerana apa? Sebab kalau kita kan zaman sekarang remaja, mungkin setengah remaja lah apa yang boleh saya cakap kan. Dia punya sifat dia macam lain, dia tak sama dengan remaja dulu-dulu. Adakah kerana adanya social media, adanya all this teknologi yang menyebabkan remaja kita hari ini dengan kata ada 1, 2, 3, 3 orang. Kita ada yang tak lain tak bukan. Jom kita panggil mereka. Coach Zikul Hakim, Natasha Liana dan Rena Mulaisi. Coach Hakim. Apa khabar? Wow, hebat. Okey, jemput dia. Apa khabar, Coach? Baik, Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Apa khabar, Natasha? Apa khabar baik? Sihat, Raymond, how are you? Very fine, thank you. Yes. Okey. Justin. Kalau anda semua dekat rumah ada soalan-soalan untuk tetamu-tetamu kita, boleh telefon kami di 03-2282-9062 atau 03-2282-3043. Okey, itu nombor yang kalau anda ingin bersama dengan kami. Okey, baik. Hari ini kita nak bercakap mengenai remaja berkepimpinan global. Yang mana saya rasa ini merupakan satu topik yang cukup menarik, terutamanya di kalangan remaja. Kerana apa? Sebab kalau kita kan zaman sekarang remaja, mungkin setengah remaja lah apa yang boleh saya cakap kan. Dia punya sifat dia macam lain, dia tak sama dengan remaja dulu-dulu. Adakah kerana adanya social media, adanya all this teknologi yang menyebabkan remaja zaman sekarang ni bukan nak kata tidak berkualiti, tetapi dia sifat jati diri tu mungkin semakin hilang, dan sifat kepimpinan tu pun semakin dah tak nampak dah. Jadi disebabkan itulah sekarang ini di sebelah kanan Justin kita ada siapa, Justin? Kita ada Coach Hakim. Wow, hebat. Itu tagline dia. Yap. Itu Coach Hakim. Dan di sebelah kiri saya hari ini si cantik manis Natasha Liana Zulkifli, Student Tamil College. Iaitu peserta SHIP for Southeast Asian and Japanese Youth Program. Dan di sebelah Natasha kita ada siapa, Justin? Kita ada Rena yang merupakan Malaysia Future Leaders School peserta. Salah satu peserta. Bukan senang nak masuk dalam program ni sebenarnya. Itu yang kita nak tanyakan sekejap lagi tu. Tapi apa yang saya nak tanya kepada Coach terlebih dahulu adalah Coach, macam awak punya background saya rasa cukup sangat luar biasa lah kan, daripada bermula tahun 2008 katanya kan, atau lama lagi 2008 apa dia? Pensyarah. Pensyarah tu. Ya, betul. Kan, dan sehinggalah sekarang ini. Tapi Coach, saya nak tahu adakah disebabkan adanya teknologi, adanya social media ini semua yang menyebabkan remaja zaman sekarang ini dah orang kata sifat kepimpinan tu dah tak nampak dan jati diri pun dah semakin hilang. Mungkin boleh komen sikit. Okey, satu persoalan yang menarik. Sebab bukan sahaja di Malaysia, malah dibincangkan di serata dunia. Ini adalah satu kononnya cabaran. Coach sebenarnya datang daripada Gen Y. Satu ketika dahulu Gen Y sering
bukan kata dikutuk, tapi perbandingan dengan ni tak boleh harap kan. Dan apabila kita menjadi senior, kita kata pula Gen Z. Kita kata pula Gen Alpha kan. Jadi senario ini takkan berkesudahan. Hanya kerana kita berbeza dalam sudut dapatan, output yang kita berikan, maka kita dikatakan tidak berkualiti. Kita itu adalah tidak adil lah. Apa yang kita nak bahaskan, yang kita nak tekankan adalah penilaian kepada mereka sebenarnya yang disalah anggap. Yang secara tak sengaja remaja tadi kita nampak tak begitu hebat. Saya bagi satu contoh. Ada satu reality TV ketika dia buatkan satu aktiviti. Kalau kita dahulu macam zaman-zaman coach lah, bila kita nak menyanyi kat depan, pastikan suaranya sedap, pastikan hebat kan. Tapi mereka hari ini tak ada masalah. Jadi confident level yang begitu tinggi, yang begitu baik, bukankah itu satu kepimpinan yang ditonjolkan? Cuma penilaian orang kebanyakan pemimpin, penilaian mereka lebih berusia tadi yang tersasar, yang menyebabkan mereka ni nampak macam ke belakang. Jadi pada pandangan coach sebenarnya mereka bukannya tidak hebat, tetapi tidak diberi peluang untuk menonjolkan diri mereka. Tapi kalau nak cakap Justin kan, tak diberi peluang, tengok di sebelah kiri saya dua orang yang cukup hebat, diberi peluang pula tu kan Justin. Macam coach tadi bercerita tentang orang hebat. Okey, orang hebat remaja yang tak nampak. Tapi mereka dua, kita boleh nampak. Okey, untuk Natasha kan. Nak tanya, macam mana Natasha mendapat peluang untuk bersama dengan program Ship for Southeast Asia Japanese Youth Program yang ke-46? Okey, mula-mula Tasha sebenarnya patut study overseas. Tapi tak kesampaian because of financial issue and for such. Lepas tu nak cari inisiatif lain, nak dapatkan pengalaman untuk belajar ke luar negara. Dekat situ baru nampak KBS ada sediakan program kapal belia Asia Tenggara dan Jepun. Tapi before boleh masuk program tu, banyak fasa-fasa yang kena Tasha lalui dengan peserta lain lalui. So dekat situ Tasha boleh cakap memang sangat berbaloi. Tadi Tasha dia cakap melalui beberapa fasa. Mungkin Tasha boleh kongsikan sikit apa antara fasa yang awak kena lalui tu. Okey, untuk masuk pendek dia sayap kita orang panggil. Sayap. Mula-mula kita daftar dan sediakan karangan 300 patah perkataan, bebas boleh tulis apa-apa. Dari situ kita akan tapis untuk ujian psikometrik. Untuk tengok personality tu boleh tak untuk bekerjasama, sikap pemimpin. Dari situ akan tapis lagi untuk kem pemilihan dan last kali temu duga. Wah, susah juga lah. Agak payah juga. Kalau saya rasa saya tak lepas tu. Dia bukan hantar nama, isi borang, sign dah. That's it. You wish. Ada caller nak bercakap dengan Natasha. Okey, siapa di talian? Hello. Hello. Ya, siapa tu? Siapa nama? Nama saya Zulhairi. Zulhairi. Okey, Zulhairi. Saya daripada Perak. Okey. Dan saya ada soalan untuk Natasha. Ada dua soalan untuk Natasha. Okey, silakan. Okey. Hai Natasha. Hello. Hai Natasha, saya ada dua soalan untuk awak. Yang pertama, apakah impak yang paling terbesar yang awak dapat apabila awak daripada bidang daripada sayap tu, apa pencapaian terbesar yang awak dapat? Okey. Yang keduanya, kita tahu bila pergi program itu banyak pembelanjaan yang kerajaan yang telah sediakan kepada awak dan juga rakan-rakan awak, kontingen Malaysia. Jadi apakah bila anda balik dari program itu, apa sumbangan yang terbesar yang harus anda berikan kepada masyarakat? Terima kasih. Okey, terima kasih Zulhairi. Zulhairi baru lepas makan ke? Ya betul. Okey. Terima kasih Zulhairi. Ni macam soalan Miss Universe ni. Okey, teruskan. Okey, itu antara dua soalan. Yang mana soalan pertamanya adalah satu sumbangan, dan keduanya adalah impact. So, tough question dia. Macam Miss Universe. Okey, yang pertama, impak Okey. Tasha boleh cakap, Tasha dah masuk banyak program. Dan ni kali pertama Tasha masuk program under KBS, Kementerian Belia Sukan dan Malaysia. Boleh dikatakan one of the best experience in my 22 years of life. Sebab dia kuatkan jati diri, kepimpinan, and dia memang push you out of your comfort zone. Tasha salah seorang
daripada peserta yang pegang jawatan sebagai ketua jawatan kuasa penajaan. Oh, So, okey. bila diberikan tanggungjawab untuk cari penaja untuk kontingen-kontingen Malaysia yang akan keluar sana paparkan imej negara Malaysia, rasa tanggungjawab tu berat sangat kan. Tapi lepas dah beberapa hari di-train dan Alhamdulillah capai objektif sebagai ketua jawatan kuasa penajaan tu. Nampak tak Justin? Sebenarnya kan apa yang buat saya tertarik mengenai Tasha ni kan. Kalau kita tengok cara dia bercakap pun, saya rasa awak dah menjadi salah seorang menteri dah kot sekarang. Ada sifat Banyak seorang lagi kena pemimpin. belajar. Sifat seorang pemimpin tu sudah ada. Okey, kita nak berhenti rehat sebab selepas ini Raymond sebenarnya dia tak sabar-sabar dah nak tanya soalan dia. Tapi sebenarnya selepas ini hanya dalam Infinity. Baik, berbalik kepada topik reaksi iaitu remaja berkepimpinan global. Justin ada satu soalan yang cukup buat Raymond ini berpeluh. Silakan Justin. Rina betul. Rina merupakan peserta untuk Malaysian Future Leader School. Okay. Yes. Dan saya boleh bayangkan daripada nama dia lah adalah satu sekolah untuk menaikkan sifat kepimpinan seorang remaja tu. Tapi cerita dia kan, macam mana awak boleh sertai program ni? Okay, sebenarnya saya pun I tak sure that I got selected. Okay. Sebenarnya dia ada MFLS ni merupakan satu program yang dianjurkan oleh pihak kerajaan di mana pihak kerajaan ingin melahirkan remaja yang lebih boleh menyumbangkan kepada negara dari segi ekonomi, politik, sosial dan juga dapat melahirkan remaja yang lebih berwawasan dan mempunyai jati diri yang tinggi. MFLS ni sebenarnya dia ada 3 peringkat. Baik. So dia ada peringkat pertama iaitu tier pertama, ada tier kedua dan tier ketiga. So tier pertama berlaku di mana pihak sekolah dia akan memilih kalangan pemimpin dalam sekolah. Contohnya pengawas ataupun pengawas pusat sumber ataupun murid yang lebih aktif dalam kurikulum. So di situ saya amat bersyukur sebab saya terpilih untuk memasuki tier kedua. Dan sebelumnya awak sekolah di Sebelum ni saya bersekolah di SMK USC 13 tapi kini saya belajar di Kolej Tingkatan 6 Shah Alam. Oh, ini mesti ketua pengawas waktu sekolah ni. Ataupun ketua kelas. Tak, murid biasa dia. Cuma saya banyak menyertai pertandingan di sekolah seperti debate, pidato dan juga menjadi pengacara sekolah. Nak gantikan tempat saya tak? Siapa tempat? Okey, Justin. Okey. Ni Coach Hakim ni dia perjalanan dia daripada cikgu tuition, pensyarah, sekarang ni pakar motivasi. Saya pernah dengar lah kan. Okey, saya tak tahu ni mitos ke tak. Orang kata you are a born leader. Betul ke leader ni dilahirkan semua jadi ataupun boleh dilatih? Okey. Menarik soalan tu. Cuma kalau kita tengok baby kan, bayi kan, dia ada tangan, dia ada kaki. Yes. Tapi kenapa makan dia kita kena suap? Kan? Jadi kalau kita tengok dari segi konsep dia dah ada tools, dia dah ada peralatan, dia dah ada tenaga untuk gunakan benda tu. Baik. Tetapi kita sebagai orang yang lebih dewasa perlu didik mereka, perlu asuh mereka. Kita kena bantu mereka. Barulah mereka boleh gunakan tangan dan kaki pada tempat yang betul. Jadi kalau nak menjawab adakah leader ni is a born ataupun ni, hakikatnya memang semua orang memang telah dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Cuma sebelum menjadi pemimpin, dia bermula dengan menjadi anak, baru jadi ayah. Dia jadi pekerja, baru jadi bos. Dia jadi adik, baru jadi abang. Jadi maknanya step by step, akhirnya dengan membenarkan diri untuk dipimpin, mereka juga akan jadi pemimpin. Right. Maksudnya trust the process lah. Yes. Trust the Dia tak process. adalah lahir terus jadi menteri ke apa. Tak ada. Dia semua dilatih dan juga dididik. Ya, betul. Okey, tapi macam Natasha sendiri kan, saya pasti di usia yang muda ini akan ada juga orang kata tantangan daripada kawan-kawan. Contohnya macam Tasha, serius lah you buat benda ni. Tasha, serius lah you belajar benda ni. Tasha, you nak jadi apa? Perdana Menteri. Is it one day? Pernah tak you dapat that kind of comment, negative comment daripada your friends? Ada. And how you react? Okay, kalau macam Tasha, dulu You block je ke apa? tak ada. Kadang-kadang walau keyakinan kita tu tinggi, macam mana confident, macam mana pun, kadang-kadang kita termakan juga dengan percakapan tu. Tapi macam yang Coach Hakim cakap, benda tu baby steps. Benda tu akan secara beransur you akan dapat sendiri. So maksudnya awak tak kisahlah any comment, negative comment datang dekat awak pun because awak tahu apa yang awak buat ni adalah betul. Betul. Ya.
Natasha, awak telah memberi inspirasi kepada saya pada hari ini. Lepas ni saya nak follow IG awak. Okey, seterusnya Justin. Okey, untuk Rina lah. Yes. Okay, Rina, as we know, sekarang ni you dah dekat tier 2. Alright, untuk Malaysia Future Leader School. Okey, apa modul-modul yang menarik yang tentang kepimpinan yang awak dah belajar, yang awak boleh kongsikan dengan penonton-penonton di luar sana? Dia sebenarnya dia ada beberapa modul. Dan, antaranya ialah kepimpinan, lepas tu perwatakan jati diri, keusahawanan dan juga kenegaraan. So untuk saya sendiri, saya suka modul kesukarelawan, di mana dia dalam program MFLS ni dalam 10 hari kita ada banyak aktiviti seperti aktiviti LASA, but one of the activity I really love the most is community service. Sebab it really helps me to be a good leader, di mana selalunya orang akan mempunyai pemikiran yang stereotip, di mana dia orang akan fikir bahawa saya ni leader, saya kena menjadi korporat besar, I need to run, I need to mengarah semua orang buat kerja. But for me, seperti saya nampak, leader doesn't involve only in a big corporate. Dia sebenarnya menunjuk betapa cakna, betapa ambil berat ataupun betapa prihatin kita terhadap orang lain. That is only a real leader, because a real leader doesn't only involve in something big but in every single aspect in our life. So itulah benda yang paling saya suka waktu membuat aktiviti tersebut. Dia macam emotional intelligence lah, empathy. Yes. Tapi kan macam Rene sendiri kan, apa yang you rasa bila you join benda ni dan juga sebelum tu, is there any like macam perubahan yang awak rasa ke, ataupun maybe your opinion, wow, my son dah lain lah sekarang, like more confidence ke, mungkin maybe you can share? Definitely yes. Seperti saya katakan tadi, it makes me to be more caring, more empathy towards other people. And seperti sebagai contoh, kita boleh lihat yang di Pertuan Agong kita, Sultan Abdullah Riayat Al-Mustafa Al-Bilashad, di mana baginda sendiri mencemaduli, mengangkat untuk memantau pelaksanaan SOP di sekolah di Kuala Lumpur. Bukan itu sahaja, baginda juga mencemaduli, baginda dia pergi tengok, as in like dia tengok mangsa kemalangan di jalan raya tepi dengan Istana Negara. So it really teach me a really valuable lesson that I should be very humble like how he is. Di mana that no matter how high you are, betapa kayanya, golongan apa, golongan marhin ke, golongan miskin ke, leadership is a quality that everyone needs to possess. Ya Allah, bagusnya. Kan bagus kalau semua remaja mempunyai karakter macam ni. Bercakap pun mempunyai satu confidence yang sangat tinggi dengan tata bahasanya. Hai, anak siapa lah ni kan? Okey. Wow. Dia macam banyak sangat macam informasi-informasi baru yang hebat yang saya dapat belajar. Dan saya nak bagi tahu anda semua juga, yang anda juga boleh menonton secara langsung Infinity dekat Facebook TV OK dan juga di RTM My Click. Yes. Okey, macam Coach Hakim. Yes, sir. Kita tahu kan, kalau kita dapat lihat sendiri bagaimana mereka bercakap, diorang punya confidence level dia, wow, sangat-sangat luar biasa lah kan. Apa yang harus remaja ini, remaja zaman kini harus lakukan untuk menjadi seperti mereka? Saya letak mereka dulu ini contoh. Ya. Apa namanya, satu perkara yang menarik yang kita kena faham, kejayaan adalah apabila peluang dan keinginan bertemu. Saya ulang kejayaan adalah apabila peluang dan keinginan bertemu. Menariknya, bila kita sebut tentang peluang, dia datang suka hati dia lah. Yang kita boleh kawal adalah keinginan kita. Betul. Jadi apabila Ray tadi meletakkan keinginan, Natasha meletakkan keinginan, apabila peluang datang, sambarlah. Umpamanya macam datang ke sini lah, ada RTM buat siaran kan. Cuba dibuatnya tak nak lah, tak confident lah. Sebab itu di tangan kita pilihan itu. Kan? Jadi bila kita mengambil satu cabaran, kita berada di sini dan cabaran datang untuk menguatkan kita, insya-Allah akan datang ada cabaran lain, kita akan lebih kuat. Kita akan lebih bersedia. Jadi adakah remaja seharusnya mengatakan iya kepada apa saja cabaran yang datang? Agak betul. Okey. Wow. Kau jangan pula. Wow, tak, saya macam kata-kata dari Coach Hakim ni kan memang seperti trademark dia lah. Wow, hebat. Okeylah. Baik, sebelum kita nak orang kata tutup kedai mengenai topik ini lah kan. Tasha, ini last word kepada remaja di luar sana yang orang kata ingin menjadi begitu confident dan mempunyai satu daya kepimpinan yang sangat tinggi seperti awak. Silakan, short and sweet. Saya
rasa apa je peluang dekat luar sana yang mana boleh macam Coach Hakim cakap sambar je dulu walaupun tak confident lagi, insyaAllah baby step by step dia akan ke situ. I see. Dan Rina, Lencai. Silakan Lencai. Okey, sebenarnya Encik Soekarno, bekas Parti Presiden Indonesia pernah berkata tau, berikan saya 10 orang remaja, nescaya saya akan menggegarkan dunia ini. So pepatah ini sebenarnya menunjukkan betapa gahnya, betapa kuatnya peranan remaja dalam membentuk kerajaan kita pada hari ini dan pada masa harapan. So untuk pendapat saya sendiri, saya amat mengalu-alukan kehadiran anda semua untuk menyertai program ini, because this is the only chance, it's a one in a lifetime opportunity where you can join. So not everyone can join. So if you really got selected, tolonglah masuk, because you get a lot of experience, a lot of knowledge, and the most important thing, you dapat kawan baru. Like sampai sekarang walaupun setahun setengah kita masih berhubung, ada video call lagi, ada outing lagi. So walaupun 10 hari tu nampak singkat, tapi mempunyai kuasa untuk mencipta memori yang kekal selamanya. Perkongsian yang sangat mantap. Okey, daripada Coach Hakim, Natasha dan juga Rina. Terima kasih kepada anda semua. Semoga perkongsian ini membawa manfaat dan faedah kepada anda semua. Saya rasa macam sekarang ni saya nak follow Instagram ketiga-tiga ini sebab ini baru influence. Yes, influencer. Betul. Okay. Once again, thank you so much Coach Hakim, Natasha dan juga Ray. Okay, kita nak berhenti rehat dulu. Jangan mana sebab sampai sini banyak lagi segmen yang menarik untuk anda.